Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menggunakan ID MOEDL KPM untuk kali pertama untuk mengaktifkan dan kemudiannya kita nak log masuk ke dalam paparan portal Digital Learning KPM seperti ini. Okey, untuk langkah permulaan, kita digalakkan buka browser ataupun menggunakan browser Google Chrome. Ni contoh Google Chrome ID ni. Okey, yang macam ni Google Chrome. Mungkin ada di komputer tuan-tuan Mozilla dan sebagainya ataupun mungkin Microsoft Edge. So kita galakkan untuk menggunakan Google Chrome. Okey, setelah kita ada Google Chrome, kemudian kita kena setkan ID ini, ID kita yang kita akan aktifkan sebentar lagi pada browser ni. Sebagai contoh macam ni kalau tuan-tuan tengok paparan saya ni, ID ni ataupun browser Google Chrome ni dia setkan hanya untuk account ni. Nampak ada logo di sini, ada nama cikgu sebagainya. So kalau kita tengok sini ada, kita boleh switch. Contohnya tiba-tiba saya nak buka ID yang lain. So saya just klik saja di sini. Tengok apa yang tuan-tuan nampak. Kita boleh buka serentak browser ni tanpa berlaku konflik ID pun. Okay, sebagai contoh ni saya buka portal Digital Learning KPM. Okay, kita masuk. Yang ni pun saya buka juga. Tengok dia tak akan berlaku konflik. Okay, nampak dia boleh jalan sekaligus. Kalau tidak, biasanya kalau kita nak login sebagainya, dia minta kita pilih akaun yang betul sebagainya. So saya akan tunjukkan langkah macam mana nak setting mula-mula seperti ini browser ni. Tak kira lah berapa banyak akaun Gmail tuan-tuan ataupun ID MOEDL tuan-tuan yang tuan-tuan gunakan, mungkin tuan-tuan sebagai admin sekolah sebagainya. So langkah dia adalah kita buka Chrome ini. Kemudian kita pergi pada butang atas ni, penjuru atas sebelah kanan ni. Saya percaya tuan-tuan punya tak ada logo seperti ni lah, sebab yang ni dah tukar gambar profile. So tuan-tuan mungkin logo ikon orang So klik di situ. Kemudian kita pergi bahagian bawah sekali, ada butang add di sini. Okey. Ataupun kita boleh klik pada setting ini juga, boleh juga. Kita boleh add di sini. Okey, add person. Ada dua cara lah. Saya ulang balik. Pada paparan atas ni, klik ikon, add di bawah ni, ataupun klik pada setting, others people. So mana-mana pun boleh Sebagai contoh saya ambil yang bawah ni, yang simple sedikit cara dia. So saya klik add macam ni, saya pilihkan ikon. Katakanlah saya ambil ikon keju ni, saya namakan ini ID Haji contoh ID Haji. So bila kita tick di sini, nanti dia akan letakkan desktop lah. Maksudnya kalau kita nak buka browser ni menggunakan ID, kita just terus buka shortcut dia lah di desktop tuan-tuan lah. So tekan butang add. Okay, sebaik saja kita dah aktifkan di sini, tapi kita belum masuk lagi sebab ID kita belum ada di sini lagi. Kita dah aktifkan account ni, bukan, kita telah aktifkan browser ni dengan dengan ni, tapi kita belum masukkan ID-nya. So cara dia, kita tekan sign in, kita masukkan ID MOEDL KPM kita. Sebagai contoh, saya menggunakan ID ni. Okey, tuan-tuan harus ingat bahawasanya ada sedikit perbezaan lah ID ni. Pertama, kalau kategori macam ni ID pegawai, sama ada pegawai JPN ataupun pegawai di daerah. Kemudian kalau G saja depan macam ini, contoh G tolak sampai nombor macam ni, ini adalah akaun guru. Kalau S maksudnya akaun sekolah. Kalau M maksudnya akaun murid. Okay, kita dapat beza di situ. Yang belakang ni sama Yang belakang MOE tolak dl.edu.my. So ini merupakan akaun email jugalah. So kita boleh buka email Gmail menggunakan ID ni lah. So saya tekan next. Saya masukkan password sementara. Password ni banyak isu sebenarnya. Kalaulah ID tu betul tapi sebenarnya dah lama tidak digunakan, mungkin sejak dia create ID ni pada bulan tahun lepas, so kita tak pernah menggunakannya ataupun pernah mengaktifkan dulu sekali, lepas tu kemudian nak buka balik, dia akan ada masalah lah kepada tuan-tuan. So jika berlaku macam tu, apa yang tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan perlu
berjumpa ataupun menghubungi admin sekolah lah kalau berada sekolah. Kalau untuk ID admin sekolah di pegawai sebagainya, boleh jumpa admin daerah dan negeri lah. Okey, minta mereka meresetkan password. Hanya mereka saja boleh resetkan. Tapi kalau lupa password sekolah, ID sekolah, so kena minta bantuan pegawai daerah ataupun pegawai meja daerah untuk hantar permohonan reset kepada KPM. Okey, itu cerita pasal password lah. Okey, tekan next. Saya tekan next. Okey, untuk penggunaan kali pertama, yang betul-betul kali pertama, dia akan keluar perkataan welcome ni. Kalau tuan-tuan pernah mengaktifkan tahun lepas, dia tak akan keluar macam ni lah. Maksudnya tuan-tuan boleh terus pergi ke step seterusnya lah. So untuk kali pertama macam ni, ini kita panggil mengaktifkan ID lah. So saya tekan accept. Okey, dia akan minta kita create password. Tadi kita gunakan password sementara. Okey, kalau keluar macam ni, maksudnya tuan-tuan terpaksa buat password sendirilah. Sebagai contoh, saya akan buat password lain. Okey, jangan lupa simpan password kita ni, supaya nanti kita tak ada isu lah untuk password nak minta reset 2-3 kali. Okey. So, sekejap bila kita dah settle, kita tekan next. Maka dia akan keluar macam ni. Maksudnya dah berjaya ni, kita linkkan data dia. Link data ID tu ke dalam browser ni. So, saya tekan sekali lagi, yes I am in. So, bila kita tekan balik butang di sini, kita dapat tengok dah ada ID kat sini. In case kalau saya nak tutup, saya nak cuba buka balik, tuan-tuan tengok dia dengan pantas dia akan terus buka kita punya paparan ini. So tuan-tuan tengok saya terus klik, terus buka. Kalau saya nak login MOEDL, saya type portal. Kita nak login kali pertama ni portal.moe.edu.my. Ini portal, alamat portal untuk digital learning KPM. So tekan enter. Kita tekan log masuk. Kalau kita buat tetapan seperti ini, keistimewaan dia bila kita nak masuk ID tersebut, kita tak perlu pilih banyak akaun. Kalau tidak, nanti dia akan tersenarai kat sini banyak akaun. Itu yang berlaku konflik tu ID. So saya tekan yang ni saja, dia akan terus masuk sebab dia dah simpankan password. Okey. Okay, kita tunggu seketika dia masuk. Okey, dia terus masuk. So, ini adalah paparan utama portal digital learning lah. Okey. Tengok perbezaannya. So, kita dicadangkan untuk set seperti inilah. Akaun contohnya, okay, saya ada berapa lebih kurang 10 akaun. Akaun anak, akaun isteri semua guna komputer yang sama. Jadi tak ada isu sebenarnya bila kita guna. Okey. Ini menu-menunya. Ini menu, ada menu murid. Untuk menu murid ni hanya murid saja boleh buka. So saya back. Kita pergi pada menu guru. Keistimewaan ID negeri ni dia boleh buka ke semuanya lah. Okey, tapi sebenarnya bendanya sama saja. Okey, ini menu guru, ada aplikasi Google, KPM, Microsoft dan Apple. Ada kalender, ada profile, meja bantuan sebagainya. So kita tunjuk juga akaun sekolah. Ini paparan akaun sekolah, ini menu-menunya. Ada shortcut sebagainya. Keistimewaan akaun sekolah, ada admin console. Admin console ni peranan untuk reset password lah. Password pelajar dan juga guru lah. Okey. So yang terakhir adalah menu JPN. Ini paparannya, ada dashboard lah. Beza dia ada dashboard negeri sebagainya. Itu saja sedikit tutorial saya untuk kali pertama menggunakan ataupun mengaktifkan ID portal digital KPM untuk diguna pakai untuk kita log masuk ke portal digital KPM. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.